2.3 Kesihatan sistem respirasi manusia. Bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Udara yang kita sedut semasa bernafas mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Contoh yang pertama ialah tar rokok. Tar rokok ialah salah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Tar rokok dalam udara sedutan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan seperti thorax, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchioles dan alveolus. Tar rokok juga menambahkan pengeluaran mukus dan menghasilkan kahak di dalam peparu. Tar rokok adalah salah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser peparu. Ini gambar peparu yang sihat, manakala yang ini pula adalah gambar peparu yang dipenuhi dengan tar akibat daripada merokok. Tar rokok dan tar yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah bahan yang berlainan. Tar rokok lazimnya ditandakan sebagai tar yang merupakan akronim bagi Total Aerosol Residue yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Okay, korang boleh tengok gambar kat sebelah ni. Ini gambar bagi seorang perokok tegar lah, di mana di sekeliling peparunya dipenuhi dengan tar. Rajah 2.11 menunjukkan bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok. Ini antaranya kita ada cadmium, stearin, toluena, nikotin, amonia, acetone, metanol, cyanide, arsenik, metana dan juga karbon monoksida serta butana. Karbon monoksida. Karbon monoksida lazimnya ditemukan dalam asap rokok dan juga asap egzos kenderaan yang bermotor. Karbon monoksida ialah gas tanpa warna dan tidak berbau. Tak ada warna dan tak berbau. Berbeza dengan gas sulfur dioksida, dia berwarna terang. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin yang merupakan sebatian yang stabil. Karbon monoksida tambah hemoglobin menghasilkan karboksihemoglobin. Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu dah ajar tentang bagaimana apabila oksigen disedut masuk ke dalam peparu, oksigen akan meresap ke dalam kapilari darah dan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Tapi apabila karbon monoksida yang masuk dalam peparu dan masuk ke dalam salur darah seterusnya bergabung dengan hemoglobin, karbon monoksida ni akan membentuk karboksihemoglobin yang mana dia merupakan satu sebatian yang stabil. Bila dia stabil, dia tak nak putus. So karbon monoksida berpadu dengan hemoglobin secara kekal. Dia tak putus. Jadi bila dia tak putus, hemoglobin dalam darah akan jadi semakin kurang untuk oksigen. Itu yang lama kelamaan disebabkan terlalu banyak pengambilan ataupun sedut karbon monoksida ni, oksigen akan sikit dalam darah kita. Bila oksigen sikit, kita akan mula rasa sesak nafas dan juga tercungap-cungap. Hal ini menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan. Akibat kekurangan ini, sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel. Oksigen diperlukan dalam proses respirasi sel, di mana glukosa daripada makanan akan dioksidakan oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga dan menghasilkan bahan buangan seperti air dan juga karbon dioksida. Jadi apabila kurang oksigen yang boleh attach pada hemoglobin, menyebabkan respirasi sel tak dapat berlaku dengan optimum. Bahan yang ketiga ialah sulfur dioksida. Sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara lazimnya dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. Sulfur dioksida ialah gas tanpa warna. Actually, sulfur dioksida ni dia berwarna terang dengan bau yang menyesakkan. Gas ini merengsakan laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser peparu. Sifat gas sulfur dioksida ni adalah dia berasid. Sebab tu dia boleh menghakis laluan pernafasan. Jerebu, debu dan debunga. Ini yang keempat. Jerebu, debu dan debunga merupakan zarah pepejai yang sangat halus, ringan dan terampai di dalam udara.
Asap daripada egzos kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan akan menghasilkan jerebu dan debu. Debunga yang dibebaskan oleh enter ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke satu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Ini disebabkan debunga ni sifat dia ringan dan dia banyak. Bila angin tiup, dia akan dibawa ke tempat lain. Oleh itu, jerebu, debu dan debunga merengsakan sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratory seperti asma. Yang main-main, debunga ni pun boleh masuk dalam hidung dalam saluran pernafasan kita. Indeks pencemaran udara, IPU. Biasa kita akan jumpa perkataan ni, IPU ni ketika jerebu melanda. Pada 23 Jun 2013, indeks pencemaran udara di Muar, Johor telah meningkat bacaan ke 746 pada pukul 7 pagi yang jauh melebihi julat minimum tahap berbahaya iaitu 300. Hal ini menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di Muar dan Kedah dan kemudiannya ditarik balik pada pagi 25 Jun 2013. Penyakit respiratory dan simptom. Yang pertama ialah asma. Asma dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap daripada egzos kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Simptom asma termasuklah sesak nafas dan semput juga batuk. Yang kedua ialah bronkitis. Bronkitis ialah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan juga bahan perengsa dalam asap rokok. Simptom bronkitis termasuklah batuk yang berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Apa yang jadi, ini saluran bronkus kita kan, ini trakea, kemudian trakea ni bercabang kepada bronkus. Dekat bronkus tu dia tersumbat. Tersumbat dengan apa? Mungkin tersumbat dengan debu-debu, tar dan juga bahan-bahan lainlah yang seni. Okey, ini ialah bronkus yang sihat. Ini pula bronkus yang tak sihat, di mana kat dalam bronkus tu dipenuhi dengan mucus. Okey, dalam normal bronchi ataupun bronkus yang sihat ni, dalam dia kosong, dia ada ruang untuk aliran udara. Yang mana bronkitis yang tak, bronkitis ni orang yang ada penyakit lah, bronkitis tu salur pernafasan dia dah jadi sempit sebabkan oleh tumpukan mucus, lendir-lendir ataupun cecair dan juga mendakan-mendakan lah di dalam bronkus. Yang ketiga adalah emphysema. Emphysema ialah keadaan alveolus di dalam peparu yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara seperti perengsa di dalam asap rokok. Simptom emphysema termasuklah sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kerja ringan. Pesakit emphysema tidak dapat dirawat tetapi simptom penyakit ini boleh dikawal. Apa yang terjadi kepada alveolus apabila kita menghidap penyakit emphysema? Kita punya alveolus tu mudah untuk pecah. Apabila kita bernafas, alveolus tu akan mengembang dan kemudian dia akan pecah. Semakin lama semakin banyak alveolus yang pecah dan simptom dia nanti kita akan, bila kurang alveolus tu, kita akan rasa sesak nafas dan juga sakit ketika bernafas. Actually, semua penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi ni, dia punya simptom lebih kurang sama. Okay, ini gambar emphysema ataupun emphysema pula. Ini gambar alveolus yang sihat. Okay, dalam dia, kalau dia dalam keadaan mengembang tu, dia mempunyai satu rongga lah. Tapi alveolus yang tak sihat, bila dia dah mengembang, dia akan pecah. Ini contohnya, dia mengecut sebab pecah. So, simptom dia akan rasa sakit. Apabila bernafas tu rasa sakit. Punca dia daripada perengsa daripada asap rokok. Okay, emphysema, weaken and collapse air sacs with excess mucus. Okay, yang seterusnya adalah kanser peparu. Kanser peparu ni disebabkan oleh bahan kimia yang penyebab kanser dikenali sebagai karsinogen. Semua bahan karsinogen adalah bahan yang boleh menyebabkan kanser lah. Bahan ini disedut semasa bernafas. Asap rokok mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar yang boleh menyebabkan kanser peparu. Simptom kanser peparu termasuklah batuk yang berterusan,
kahak yang berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Kesan merokok terhadap peparu. Merokok bukan sahaja memudaratkan sistem respirasi perokok tetapi juga akan memudaratkan sistem respirasi orang lain yang berhampiran dengannya. Seseorang yang tidak merokok tetapi menyedot asap rokok dikenali sebagai perokok pasif. Kesan asap rokok yang memudaratkan sistem respirasi manusia bukan sahaja berlaku di dalam badan perokok tetapi juga berlaku di dalam badan perokok pasif. Perokok pasif ni orang yang tinggal ataupun duduk berdekatan dengan perokok. So dia yang sedut asap rokok dipanggil sebagai perokok pasif. Okay, topik ni paling kerap sekali keluar soalan kebat sebab dia melibatkan pengalaman kita kan ataupun pengalaman orang-orang di sekeliling kita. Soalan sangat suka tanya tentang kesan merokok dan banyak kali keluar. Boleh katakan hampir setiap tahun memang akan keluar soalan kebat berkaitan dengan sistem respirasi, tentang rokok dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.